A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran, bersama Quran tafsir ringkas, bersama Quran mengikut muka surat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat 425 insya-Allah. 425, dan kita pada hari ini pada surah Al-Ahzab insya-Allah, pada ayat 51 sehingga ayat 54. Ayat 51 sehingga ayat 54 daripada surah Al-Ahzab insya-Allah. Muka surat kita pada hari ini adalah muka surat 425. Jadi kepada sesiapa yang ada di line dan berkemudahan pada pagi ini, maka bolehlah membuka Quran pada muka surat 425 insya-Allah, ayat surah Al-Ahzab ayat 51 sehingga ayat 54. Jadi secara kesimpulannya kita mulakan pada pagi ini, iaitu dengan secara ringkasnya apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam muka surat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih lagi menceritakan kepada kita kelapangan ataupun apa yang kita katakan sebagai kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi urusan kekeluargaan dengan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adab-adab. Termasuk adab-adab di sini ialah adab masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumah Nabi, dan kemudian ada adab bila berhubungan di antara lelaki dan juga perempuan. Kemudian yang terakhirnya ialah adab-adab kita, iaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebelum daripada ini sebagaimana yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ummahatu al-mu'minin. Jadi insya-Allah kita akan mulakan, itulah perkara-perkara yang insya-Allah yang akan kita baca yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 425 pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan lagi kita ni dengan cerita sebelum daripada ni, iaitu sebelum daripada muka surat ini, iaitu muka surat 424. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang dibolehkan berkahwin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang tidak boleh dikahwini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah kan siapakah yang boleh dikahwini dan begini-begini dan seterusnya, sebagaimana dalam ayat dalam muka surat 424. Jadi dalam ayat ini Allah Taala memberi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi secara ringkasnya, setelah Imam Qurtubi ni dia menceritakan banyak pendapat-pendapat ulama kan, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini, iaitu turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kalau ikut maknanya ialah, maksud kat sini ialah kamu memberi tangguh, maknanya melambatkan man tasha', siapa-siapa saja yang kamu kehendaki daripada mereka itu. Mereka itu ialah isteri-isteri kamu. Jadi maknanya sini ialah kamu nak pergi ke, kamu tak nak pergi ke, kamu lambat pergi ke kepada isteri-isteri kamu tu, terpulanglah kepada kamu wahai Nabi. Dan begitu juga wa tu'wi ilaika man tasha'. Tu'wi itu maknanya mendatangi. Jadi turji itu melambati. Jadi lambat pergi, yang ni nak pergi, yang ni tak nak pergi. Kalau ikutnya, kesimpulannya yang disebutkan oleh ulama tafsir seperti Imam Qurtubi saya sebut tadi, iaitu membawa maksud di sini ialah terpulang kepada Nabi. Tidak memerlukan, tidak mewajibkan kepada Nabi satu benda yang dipanggil sebagai pembahagian kismah.
Iaitu maksudnya Nabi ini tak perlu untuk membagi. Jika sekiranya seorang lelaki, seorang suami berkahwin lebih daripada seorang, maka dia mesti adil dari segi pembahagian masa. Masa artinya apa? Malam dan sebagainya itulah bersama tu. Bersama dengan isteri ini pada malam ni bersama macam tu. Itu dipanggil sebagai salah satu daripada al-qismah. Jadi al-qasam Jadi kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kelapangan kepada baginda Nabi SAW bahawa Nabi tidak wajib untuk melakukan pembahagian secara tersebut. Jadi tetapi apa yang berlaku, walaupun Allah Taala sebut kat sini turji man tasya wa tu'wi ilaika man tasya, kan, terpulanglah pada kamu, kan, kamu nak pergi tak nak pergi dan sebagainya, itu tausiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakan. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup baginda Nabi SAW ialah Nabi tetap juga melakukan persamaan tu terhadap 9 orang isteri baginda Nabi SAW, kecualilah salah seorang saja daripada mereka, iaitu Saudah bin Zam'ah. Jadi Saudah bin Zam'ah ni dia kata tak apalah, bahagian dia kata ataupun giliran dia diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dia dah bagi macam tu, sedekah dia kan tu sedekah, maknanya hadiah dia daripada daripada Saudah tu kepada Aisyah. Jadi itu adalah nak ceritanya macam mana praktiknya. Walaupun banyak pertikaian sebenarnya ataupun perbincangan ulama lah dalam isu ni, kan, adakah ayat ini menasahkan sebelumnya ataukah hukum sebelumnya itu berbeza tapi ayat ini menasahkan dan sebagainya. Itu adalah perbincangan yang lebih detail yang saya rasa saya tak semputlah di sini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu apa? Wa mani bataghaita mimman azalta fala junaha alaika. Maksudnya sini ialah siapa-siapa daripada mereka ini yang kamu kehendaki daripada orang-orang yang kamu telah azalta, ni maknanya tinggalkan. Maksud sini masih lagi iaitu nak menceritakan tentang kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dulu kamu tak nak orang ni, kamu nak pergi semula ke, nak tukar ke, terpulang kepada kamu. Fala junaha alaika tu dalam usul fiqhnya ialah maksudnya bila ada sebut perkataan fala junaha alaika, artinya ialah perkara itu tidak haram kepada kamu, maknanya halal lah kepada kamu. Fala junah tu maknanya tanda salah satu daripada ayat yang menandakan kepada halalnya sesuatu benda. Kemudian zalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Jadi ayat ni kalau ikut maknanya ialah yang demikian itu adalah lebih dekat untuk menyejukkan mata mereka. Mata mereka itu mata isteri-isteri kamu tu. Wala yahzan, dan tidak sedih. Wa yardaina bima ataitahun, dan kemudian mereka itu redha. Jadi kat sini ada perkataan-perkataan, kan, kemungkinan keliru. Sini apa maksud dia jadi ulama-ulama tafsir mengatakan macam ni, iaitu kenapa pula mereka ni gembira apa? Tidak dapat pembahagian tu gembira ke macam mana? Ulama-ulama tafsir disebut macam ni. Dia kata ayat ini nak mengatakan bahawa apabila turunnya ayat yang di atas tu, iaitu turji, tu'wi, maknanya apabila berlakunya tidak pembahagian yang sama di kalangan isteri-isteri Nabi tu, maka apabila ayat ni turun nak menunjukkan bahawa bila Nabi lakukan benda tu, artinya Nabi lakukan bukan kerana kepandaiannya sendiri, bukan kerana Nabi ni suka-suka sendiri, tetapi dia telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni maksudnya ialah yang demikian itu, iaitu penurunannya, penceritaan ini maknanya benda ni datang daripada Allah. Sepatutnya maka para isteri-isteri Nabi ni dia tak kisahlah sebab apa Nabi buat macam tu bukan kerana pandai-pandai Nabi, tapi kerana memang keizinan daripada Allah. Jadi penurunan ayat ini akan menyebabkan para isteri itu akan merasai redha, akan merasai senang hati, akan merasai tak kisah. Sebab apa? Nabi telah melakukan satu benda yang memang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud dia kat situ, kan. Kadang-kadang keliru juga kita baca ayat ni, kan. Kenapa pula adakah benda tu jadi lebih disukai oleh isteri-isteri Nabi? Jadi tak, penurunan ayat itu memberi izin, jadi penurunan ayat ini akan lebih menggembirakanlah mereka. Sebab apa? Isteri-isteri Nabi ni adalah orang yang hebat, kan, ummahatul mukminin, mereka ni hebat, kan.
mereka telah begini melalui fasa-fasa, tapi mereka tetap nak juga dengan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi buat satu tu benda, bila benda tu datang daripada Allah, bukannya pandai-pandai Nabi, maka mereka akan redha, mereka akan suka kan. Mereka tak kisahlah sebab apa, mereka sanggup untuk menjadi isteri Nabi sebagaimana yang telah kita baca dalam ayat sebelum daripada ni, iaitu mereka ni telah ditawarkan oleh baginda Nabi SAW, tak apa kalau kamu tidak nak bersama dengan aku, kamu nak lebih, kamu nak suka, kamu nak hidup lebih apa ni dengan orang kaya mana dan sebagainya, tak apa, silakan, aku boleh ceraikan kamu, sebagaimana ayat yang telah kita baca sebelum ini. Tapi mereka tetap memilih untuk bersama dengan baginda Nabi SAW kerana mereka tahu bila menjadi ummahatul mukminin, mereka ni akan mendapat pahala yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas tu, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Allah Taala sebut maknanya Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi maknanya kita tak boleh nak sembunyikan lah. Kalau kita kata kita suka, sebenarnya kita tak suka. Kita kata tak suka, sebenarnya hati kita suka. Tak, Allah Taala tahu. Jadi oleh kerana itulah maka ini kita katakan kena berterus terang lah sesama manusia dan sebagainya kan. Kecuali adalah ketika yang tertentu kan, yang tidak dibenarkan lah. Itu suasana-suasana yang tertentu yang kita bacalah di tempat-tempat yang lain. Kemudian ayat 52, insya-Allah kita masuk ayat 52 sekarang ni. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ayat ini dikatakan oleh seperti Imam Qurtubi dan juga lain-lain adalah penerusan kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini nak kata bahawa kamu ni boleh buat, kamu ni boleh untuk tidak melaksanakan yang tadi itu, iaitu al-qismah tadi itu, iaitu tidak, la yahillu lakan nisa, iaitu selepas daripada mereka ni dah ni sambungan lagi Allah Taala kata macam mana 9 orang sekarang ni bersama dengan kamu Nabi. Jadi sekarang ni oleh kerana mereka ini telah sanggup untuk menerima seadanya kehidupan begitu dan sebagainya bersama dengan kamu. Nabi dah offer kan sebelum daripada ni, tapi mereka tetap juga nak bersama dengan Nabi. Tak apalah, kami redha. Sebagai balasannya Allah Subhanahu Wa Taala telah kata kepada Nabi, iaitu la yahillu lakan nisa' min ba'du. Selepas daripada ni tidak lagi Nabi tu boleh berkahwin lebih lagi daripada apa yang ada tu. Dan juga Nabi juga wala antabaddala bihinna, dan juga kan Nabi tidak boleh menceraikan. Jadi makna sini tambah tak boleh, mencerai pun tak boleh. Allah Ta'ala sebut sebab apa? Itu sebagai hadiah, ulama tafsir kata hadiah kepada mereka kerana kehebatan mereka, kerana kesungguhan mereka, kerana penerimaan mereka, kerana persetujuan mereka tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada mereka tu hadiah, iaitu Nabi SAW tidak lagi boleh untuk menceraikan mereka dan tak boleh menambahkan lagi yang lain selain daripada apa yang telah ada tu. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun Allah Ta'ala kata walaupun kamu tengok dia ni cantik dan sebagainya kan, illa ma malakat yaminuk, melainkan hamba lah. Itu cerita hamba di zaman yang ada hamba. Jadi kita tak ceritalah sebab sekarang ni kita dah tak ada kan hamba ni. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Ta'ala melihat semua benda tu. Seterusnya ialah kita masuk sekarang kepada ayat yang ke-52 insya-Allah. Ayat 53. Ayat 53 surah Al-Ahzab ni ialah ayat yang berceritakan tentang adab-adab. Adab-adab di sini ialah adab-adab yang diceritakan ketika bersama dengan Nabi, ketika bersama dengan ummahatul mukminin. Jadi adab-adab di sini elok insya-Allah kita ambil pengajaran, dan ianya walaupun ditujukan kepada, kadang-kadang setengah-setengah benda tu ditujukan kepada ummahatul mukminin, ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, sikap dan juga perlakuan dan juga bagaimana berhadapan, bagaimana berinteraksi dengan isteri-isteri Nabi, tetapi sebenarnya ia juga adalah untuk kita semua sebagai orang beriman. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni lah kan, apa-apa saja yang ditujukan kepada Nabi itu adalah untuk semua manusia kecuali ada pengecualiannya. Jadi di sini Allah SWT mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, iaitu yang pertamanya jangan masuk rumah Nabi.
Nabi ni siapa? Nabi ni ketua kepada orang yang beriman lah pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan masuk ke dalam rumah Nabi, buyutan Nabi. Buyut ni kerana Nabi ni ada banyak rumah lah kan. Untuk setiap isteri itu ada satu rumah. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu masuk mana-manalah rumah Nabi, illa an yu'zana lakum ila ta'amin, kecuali kamu ni memang dijemput. Maknanya kalau tak dijemput, janganlah suka-suka hati nak suka masuk dan sebagainya. Jadi ini juga ialah salah satu adab yang kita baca dulu dalam surah An-Nur, iaitu kalau tak dijemput jangan masuk, jangan datang. Kalau nak datang, nak minta izin, tidak diberi izin, jangan masuk. Bila kamu dah dijemput untuk masuk, maka kamu masuklah kan. Jadi tetapi pula lepas daripada tu, ghairan nazirina inah, jangan kamu nak menunggu makanan masak. Maknanya panjanglah makanan nak masak kan. Bukan mudah, roti tak buat lagi, kambing tak masak lagi. Jadi pada masa tu diceritakan bahawa peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul oleh Al-Wahidi. Disebutnya ada banyak pendapat apakah sebab nuzul kepada ayat ni dikatakan, tetapi yang masyhurnya ialah pada masa Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, pada masa tu Nabi telah membuat sedikit walimah lah, sedikit kita kata kenduri. Kenduri pun simple-simple saja, bukannya kenduri apa kan, sikit-sikit masak sikit-sikit gitu kan. Kemudian Nabi jemput lah kan. Rumah Nabi tu bukan besar, jadi masuk lepas tu keluar, masuk keluar kan, sampailah kepada habis. Tiba-tiba ada 3 orang dia katakan duduk situ, tak keluar-keluar, duduk bersembang pula tu. Dah sudah makan, duduk sembang pula kan. Jadi yang pertama kat sini ialah jangan masuk kecuali dijemput. Yang keduanya, kalau dah masuk kan, jangan duduk lama. Kan? Jangan sampai tunggu masak tu kan. Walakin iza du'itum fadkhulu fa iza. Kemudian Allah Taala sebutkan, maknanya jangan masuk lagi kalau kita lah kan sekarang kan kenduri start pukul berapa, maknanya tak masak lagi lah. Kalau kita kata kenduri start pukul 12, pukul 11.30 datang dah. Contohnya kan. Jadi itu adalah style yang tidak bagus lah. Sebab apa? Kena layan lah kan tetamu tu kan. Gitu. Jadi kemudian tu, kalau kamu dijemput pula, fadkhulu, maka masuklah kamu. Faiza ta'imtum, masuklah untuk makan. Tapi bila dah makan, Allah Ta'ala kata faiza ta'imtum fantashiru, bila kamu dah makan, keluarlah daripada rumah tu, bertebaranlah kamu. Jangan duduk stay kat situ, jangan duduk lepak kat situ, duduk mengopi, mengeteh, duduk apa benda situ kan, bersembang lama-lama kan. Apatah lagi rumah Nabi tu kecil kan. Dan Nabi pula nanti kena layanlah kamu dan sebagainya. Fantashiru wala musta'nisina li hadis. Janganlah kamu suka pula duduk lepak. Musta'nisi tu makna happy-happy lah. Li hadis, duduk bercakap, duduk bersembang kan. Jadi makna jangan buat macam tu. Allah Ta'ala kata, inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum. Allah Ta'ala sebut cerita direct kan. Allah Ta'ala kata kan, iaitu perbuatan macam tu boleh menyusahkan Nabi. Yang kita kata menyakitkan, yu'zin Nabi tu maknanya menyusahkan lah, menyusahkan, meresahkan, tidak selesakan Nabi SAW. Fayastahyi minkum. Tapi Nabi pula, dia ni memang, Nabi ni kan disebutkan dalam hadis-hadis, Nabi ni adalah seorang yang sangat pemalu. Jadi Nabi ni malu lah nak cakap pada awak, boleh balik lah. Kita sebahagian daripada kita mungkin tak kisah kan, kita cakap je kan, lambat ni, lama awak duduk kat sini ni, balik lah, orang lain nak datang pula ke macam mana kan, kami ada kerja kan. Tak semua orang boleh cakap macam tu kan. Jadi Nabi SAW dia malu, dia tak nak cakap. Kemudian wallahu la yastahi minal haq, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Taala tak malu nak cerita tentang benda-benda yang betul kan. Benda betul tu kan hakikat, tak sepatutnya gini. Jadi banyaklah benda-benda lagi kan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran ke. Allah Taala sebut direct lah kalau perkara tu memang perlu untuk disebutkan, perlu untuk dibetulkan kan. Jadi ini Allah Taala nak mengajar kita lah kan, bahawa kalau benda-benda tu kan, itu maka jangan malu. Kita ni jangan malu nak sebut kalau benda-benda perlu disebut. Kemudian ni kalau perlu disebut lah, kalau tak perlu sebut jangan dah sebut lah. Kemudian wa iza sa'altumuhunna, jadi beralih pula kepada seterusnya, iaitu ayat tentang yang dipanggil sebagai hijab ni. Ayat hijab ni, jadi
ayat 53 ni dia banyak kan, banyak perkara kan. Jangan masuk rumah kecuali dijemput. Kalau dah masuk janganlah duduk bersembang lepak-lepak kan. Dan begitu sekarang sampailah pula kepada ayat wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, iaitu apabila kamu minta sesuatu benda daripada min hunna. Hunna di situ, hunna ialah mereka sini ialah isteri-isteri Nabi lah. Jadi Allah Ta'ala bagi guide kat kita kan, mengajar kita bila kamu minta sesuatu benda, apa benda tu? Benda tu di ulama-ulama sebut, kalau seperti ulama-ulama Jalalain dan sebagainya, dia akan sebut iaitu perkakas rumah yang diperlukan lah. Mungkinlah biasa kan, kalau orang datang jamuan maka kita akan nak minta senduk ke, nak minta piring ke, nak minta gelas ke, nak minta apa-apa kan. Jadi minta daripada ummahatul mukminin. Okey, mereka ni ummahatul mukminin. Kemudian yang minta tu Allah Ta'ala beritahu siapa? Sa'altumuhunna. Ayat yang ditujukan kalau ikutnya pertamanya orang-orang pada masa itu ialah sahabah kan, daripada kalangan sahabah. Dan orang yang diminta tu ialah isteri-isteri Nabi. Sa'altumuhunna. Jadi bila kamu meminta sesuatu daripada mereka, Allah Ta'ala kata fas'aluhunna min wara'i hijab, hendaklah kamu minta daripada belakang hijab. Jadi ayat ni lah dinamakan sebagai ayat hijab. Kenapa? Kerana ada perkataan hijab di situ. Jadi hijab tu apa? Hijab tu ialah, kalau kita kata sekarang ni, ialah macam tulakan dinding, macam tirai, macam maknanya tidak direct lah kan, tidak direct. Jadi di sinilah lahirnya hukum yang disebutkan oleh para ulama bahawa perlunya ada pemisah di antara lelaki dan perempuan. Maknanya kalau sesuai kita buat pemisah, maka kita letakkan pemisah. Maknanya letak dinding betul lah. Kita letakkan tirai betul-betul lah kalau sesuai. Tapi kalau tak sesuai, taklah pula kan, dalam bas ke, dalam teksi ke kan, itu tak sesuai lah kan ataupun di padang mana dan sebagainya lah. Tapi kalau sesuai, kita letakkan. Apa tujuan sini kan? Tujuan sini adalah untuk memisahkan, supaya kita ni biar fokus kan. Fokus kita nak apa sebenarnya, nak minta barang, bukan kita nak tengok dia, bukan kita nak macam tu kan. Jadi ulama-ulama sebut sini, dalam semua benda, dalam semua keadaan, Allah Ta'ala ajar kita supaya adanya pemisah di antara lelaki dan perempuan. Kalaulah boleh adanya tabir, letak tabir. Kalau tak boleh ada tabir, buat cara yang mana boleh memisahkan. Iaitu memisahkan apa? Iaitu tidak berlakunya pandang memandang, menyusahkan untuk pandang memandang dan sebagainya lah kan. Jadi sebab itulah dalam setengah-setengah saya pernah pergi di setengah-setengah tempat ke, di sekolah-sekolah seperti dulu di Kedah ke, di Thailand ke, di Fatani, saya tengoklah benda-benda ni dibuat, dilaksanakan. Iaitu kalau dalam kelas biasa akan buat tabir kalau kelas tu bercampur di antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Tidak diperlukan pelajar lelaki untuk melihat pelajar perempuan. Tapi kalau cikgu tu perlulah mungkin di depan tu kan, sebab kena nak guna whiteboard, nak guna papan hitam dan sebagainya, itu nak tengok ke depan, dan juga untuk berinteraksi mungkin. Itu pun dibenarkan kerana tujuan-tujuan yang tertentu lah. Tapi kena ada had dia. Sebagai contohnya, tujuan tertentu ni seperti muamalat contohnya, seperti apa lagi, seperti dalam perubatan contohnya kan, perlu melihat. Tapi kalaulah perlu melihat pada situ saja, maka lihat di situ sajalah, dibuka situ sajalah kan. Kalau luka pada kaki, buka kaki sajalah kan. Kalau untuk tujuan perubatan, bukan luka habis kan, luka pada kaki tapi buka sampai habis, apa faedahnya kan, apa kaitannya. Begitu juga muamalat kemungkinan untuk menjadi saksi dan sebagainya, nak pastikan dia ni betul ke tak betul ke, orang ni beli dan orang ni tak beli ke kan. Jadi contohnya kan, itu contoh muamalat. Tapi dalam keadaan biasa yang tak ada keperluan. Jadi sebab itulah bila tak ada keperluan, maka ayat ini di-apply kan lah kan, seboleh mungkin kan. Jadi maknanya dalam apa-apa keadaan tu, sebab itulah kan, bukan dalam kelas saja kan, mungkin kita kata dalam program ke, kita buat program apa-apa kan. Kalau boleh, maknanya kalau boleh, maka ada tabir bagus. Kalau tak boleh, mungkin kita letak depan belakang ke dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga benda ni. Jadi Allah Ta'ala ajar sini ini. Setengah ada saya tertarik dengan ada sebahagian daripada ulama ada menyebutkan tentang perkara ni, iaitu dia kata, ulama ni kata, dia kata ayat ini ditujukan kepada para sahabat,
para sahabat ni of course lah kan orang yang lebih baik daripada kita semua. Kemudian tu yang perempuan dalam ayat ni adalah isteri-isteri Nabi. Of course lah, isteri-isteri Nabi adalah orang yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumnya lah kan. Maknanya orang-orang yang baik kan, bukannya orang lain, isteri-isteri Nabi. Kemudian yang ni pula para sahabat, orang yang terbaik daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Jadi tiba-tiba kepada orang yang terbaik begini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, menyuruh mereka menggunakan tabir. Jadi kita ni yang sekarang ni kan, apakah yang dapat memelihara kita, maknanya memelihara kita daripada apa ni kan, daripada perasaan-perasaan ni. Kenapa Allah Taala menyuruh kita menggunakan tabir, memerlukan kedudukan yang supaya lebih selamat dari segi pandang memandang dan sebagainya? Ialah kerana Allah Taala sebut selepas daripada itu, zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu semua cara begitu adalah lebih suci untuk hati kamu dan juga hati mereka. Hati kamu iaitu untuk kamu lelaki, dan juga hati mereka iaitu untuk perempuan. Jadi mereka sini siapa dulu? Para sahabat. Mereka yang perempuan tu siapa dulu? Ummahatul Mukminin. Kalau Ummahatul Mukminin dan para sahabat pun disuruh untuk menjaga supaya lebih memelihara hati, maka siapa yang dapat jamin kita pada hari ini tu terpelihara hatinya daripada keadaan-keadaan begitu. Jadi musuh-musuh Islam tahu benda-benda ni, jadi mereka nak rosakkan kita kan. Dan salah satu daripada cara nak rosakkan kita ialah kena memudahkan hubungan, kena rapatkan hubungan, kena buang perkara-perkara ni. Itu yang dilakukan Mustafa Kamal Atatürk di Turki. Lepas tu dia beri kebebasan, disuruh bebas dan sebagainya. Bila dah bebas dah lelaki dan perempuan ni kan, dah mudah, dah tak kisah semua, maka bermulalah kehancuran tu kan. Jadi salah satu daripada kehancuran, banyak lagi lah cara-cara untuk menghancurkan yang dirancang, yang diplan. Jadi musuh-musuh Islam ni dia tengok, dia tahu kan di mana point. Di point ni ialah di sini, maka dia akan buat supaya kita ni bermulanya kan, bermulanya kerosakan daripada sudut itu. Ini adalah salah satu daripada ni lah kan, salah satu daripada benda yang dikaji oleh para orientalis, orang barat yang belajar Islam ni. Wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu, dan seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut ialah tak patut kamu ni menyakiti hati, menyakiti kan. Jadi begitulah juga sebenarnya ayat ini juga terpakai untuk kita dengan orang-orang yang di atas daripada kita, ketua kita, ulama-ulama kita, ustaz kita kan, orang-orang yang dihormati lah. Kita tak patutnya jangan sakiti hati mereka kan. Sebab apa? Menyakiti hati orang ni memang kadang-kadang seronok kita nak melepaskan perasaan kita kan, seronok kita kalau dia sakit. Sedangkan menyakiti hati orang lain adalah tak bagus. Apatah lagi menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mungkin tanpa disedari oleh para sahabat kan. Jadi Allah Taala sebut begini kan. Kemudian seterusnya ialah tak boleh kahwin dengan Ummahatul Mukminin walaupun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pergi kan. Kemudian abada min ba'dihi abada, Allah sebut itu kan. Abada makna selama-lamanya tak boleh. Inna zalikum kana indallahi azima. Satu benda perkara tu iaitu masalah kahwin dengan isteri-isteri baginda. Yang terakhir pada hari ini, pada pagi ini ialah ayat in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Amaran daripada Allah Taala kan. Apa yang ada dalam hati kita kan, apa yang ada dalam, kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita sembunyikan, kadang-kadang kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan orang nampak, orang tahu kan. Tapi kalau kita tak tunjukkan, banyak benda yang dalam hati kita ni yang manusia tak tahu, tetapi Allah tahu. Jadi sebab itulah insya-Allah kan kita tak akan selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak sembunyikan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama membersihkan diri kita, membersihkan niat kita, membersihkan segala ada kita, dan kita merasai bahawa Allah Ta'ala ni melihat semua benda yang ada dalam hati kita, walaupun manusia tu tak melihat, sebahagian manusia tak melihat dan tak tahu. Setakat itu saja insya-Allah pada pagi ni. Jumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.